Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi dengan Pak Cu Bumi Channel. Jadi hari ini Pak Cu akan menceritakan tentang sedikit tentang bidang yang memang menjadi bidang utama kepada seorang ahli geologi, iaitu mengenal pasti batu, jenis-jenis batu dia. Pak Cu dah cerita tentang bumi sebelum ini. Jadi di atas muka bumi kita ini, kita ada terdiri daripada 3 kategori batu utama. 3 sahaja. Ada 3 kategori batu utama. Atau dengan kata lain, ada 3 keluarga batu di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah batu sedimen. Yang kedua adalah batu igneous. Yang ketiga adalah batu metamorf. Jadi Pak Cu nak ceritakan sedikit tentang batu sedimen. Jadi batu sedimen ini adalah terbentuk daripada proses bumi. Daripada proses bumi apabila dia berlakunya perebutan batu, maka akan terhasillah kelodak, lumpur, pasir dan sebagainya. Jadi semua sedimen ini akan dibawa oleh ejen-ejen geomorfik, dia panggil dia. Ataupun ejen geomorfik ini terdiri daripada air, daripada angin dan juga daripada ais ataupun air batu. Jadi 3 ejen inilah yang berperanan mengangkut bahan-bahan sedimen tadi ke lautan. Biasanya akan pergi ke lautan dan terenap di dalam lautan. Jadi dalam batu sedimen ini ada kalau kita tengok, bukannya satu jenis sahaja. Ada ribuan jenis yang dikategorikan di dalam batuan sedimen. Dia ada kelas dia, macam-macam kelas dia. Ada kelas klasik, ada dari segi secara kimia, ada secara biologi. Jadi pembentukan batuan sedimen ini adalah berlaku secara perlahan. Jadi bahan-bahan ini akan diangkut ke satu tempat yang bersesuaian, di mana tidak berlaku gangguan dan tak ada gangguan dari segi arus, ombak dan sebagainya. Maka terutama sekali di kawasan pentas benua. Di pentas benua, maka akan terenaplah sedimen-sedimen tadi, dia settle ataupun dia terenap ke dasar lautan. Dengan lama kelamaan dia akan daripada butiran yang kecil tadi akan terpadat akan menjadi batu sedimen. Sekali lagi, proses pembentukan batuan sedimen ini bukan mengambil masa 100 tahun, 200 tahun, tapi mengambil masa jutaan tahun. Jadi kita bayangkanlah, dalam 1 tahun batuan sedimen ini cuma boleh terbentuk lebih kurang dalam 0.3 mm sahaja. Percaya ataupun tidak, ini adalah hakikat dia. Sebab proses pembentukan adalah terlampau perlahan. Jadi dengan kata lain, batu ini akan pasir, kelodak dan juga lumpur ini akan terenap, akan terjadilah batu kategori seperti batu lumpur, batu pasir dan juga batu-batu lain yang dikategorikan dalam batuan sedimen. Jadi imej yang utama di dalam batuan sedimen ini adalah sebagai contoh di sinilah. Jadi kalau kita tengok di sini, dia ada lapisan halus di dalam batu shell. Ini kita panggil shale. Di mana lapisan ini menggambarkan proses itu sendiri. Macam mana pemadatan yang berlaku. Jadi di dalam kategori ini juga kita ada macam-macam jenis batu dia. Nama-nama dia. Pak Cu tak perlu dah cerita apa jenis dia dan sebagainya, sebab ini adalah melibatkan satu kategori yang besar. Okey. Dan batu kedua adalah batuan igneous. Batuan kita panggil igneous kalau ikut daripada bahasa Latin ni adalah batu yang panas atau batu yang berasal dari
dalam bumi. Di mana proses berlakunya adalah daripada magma. Jadi Pak Chu dah cerita dulu, bumi kita ada lapisan kerak bumi. Di bawah kerak bumi yang nipis itu ada lapisan sarung bumi ataupun mantle, dan dalam mantle tu dia ada pusat bumi. Jadi kategori batuan igneous ini adalah ada di kawasan mantle tadi. Kawasan mantle dan juga di kawasan atas daripada mantle, di persempadan di antara kerak bumi dan juga sarung bumi. Di situlah proses pembentukan batuan igneous. Jadi batuan igneous ini adalah mesti berpunca daripada dalam bumi. Sedangkan batuan sedimen ini adalah berlaku di atas bumi. Dan pengenapannya berlaku di atas permukaan bumi. Tetapi batuan igneous ini adalah daripada dalam bumi akan masuk akan keluar dan kemudian sebahagiannya akan terhenti di dalam kerak bumi. Ini kita panggil dia sebagai batuan plutonik. Yang batuan plutonik sebagai contoh adalah macam ini. Ini adalah merupakan batuan plutonik. Dia ada sifatnya adalah kita nampak butir-butir dia kasar-kasar dan kemudian terdiri daripada banyak mineral di dalam itu, iaitu adalah kombinasi ataupun kombinasi daripada mineral-mineral yang ada. Jadi sebagai contoh, yang putih-putih ini adalah feldspar. Kalau yang cerah-cerah yang macam gelas itu adalah quartz, dan kemudian yang hitam-hitam ini adalah biotite. Jadi kombinasi daripada mineral-mineral inilah maka kita nama dia sebagai batu ini sebagai granite. Jadi kita bayangkanlah untuk menghablur satu kristal atau satu hablur dalam granit ini mengambil masa jutaan tahun, sebab berlakunya penghabluran di dalam kerak bumi, atau dengan kata lain berlaku penghabluran dalam sekitar 5 ke 8 kilometer di bawah permukaan bumi. Sebab itulah kita nampak batu dia adalah berbutiran kasar. Sebab proses penghablurannya mengambil masa yang begitu lama. Sementara kalau sekiranya magma itu tadi menembusi kerak bumi dan kemudian keluar ke permukaan bumi, maka kita panggil dia sebagai batu igneous juga, tetapi batu volkanik ataupun batu volcano. Dia akan keluar dalam sebagai batu gunung berapi. Ini sebagai contoh batu gunung berapi. Apabila dia dah keluar, magma akan keluar ke permukaan, maka dia akan kena dengan atmosfera kita. Atmosfera kita ini banyak gas dan sebagainya, banyak air dan sebab itulah kita nampak di sini, kalau boleh nampak, yang nampak lubang-lubang ni, lubang-lubang ini adalah di mana gas yang terperangkap tu keluar. Mana dengan kata lain, tekstur atau berupa bentuk batu gunung berapi dengan batu daripada dalam yang terendap di dalam bumi adalah amat berbeza sekali. Inilah faktor-faktor pembezaan yang salah satu daripada faktor pembezaan yang kita gunakan untuk mengkelaskan di antara sama ada dia itu daripada batu plutonik ataupun daripada batu volkanik. Okey. Dan satu lagi kategori utama yang ada di dalam jenis-jenis batuan adalah batuan metamorfik. Batuan metamorfik adalah batuan yang terhasil disebabkan oleh tindakan suhu dan juga tekanan. Jadi sebagai contohlah batu sedimen ini. Batu sedimen yang Pak Chu tunjuk tadi, yang ada berlapis-lapis. Jadi disebabkan oleh suhu yang tinggi. Jadi sebagai contoh, ada granit tadi, yang batu plutonik tadi ada di dalam bumi, dan kemudian dari hasil daripada kepanasan yang ada daripada batu plutonik itu tadi, maka batu ini akan memberi kesan. Kesannya adalah akan melibatkan pertukaran jenis-jenis mineral dan juga
tekstur atau merupa bentuk dia. Jadi sebagai contoh daripada sini, dia akan jadi macam ini. Inilah sebagai contoh batu metamorfik, di mana kita masih lagi nampak dia punya jalur-jalur dia, layer dia, tetapi sekarang komposisinya dah bertukar. Pertukaran komposisi ini berlaku bukan dalam bentuk cairan bukan dalam bentuk, mana berlakuan ini begitu unik sebab prosesnya akan mengambil masa jutaan tahun. Jadi proses yang berlaku daripada solid ke solid, daripada pepejal ke pepejal, pertukaran mineral daripada pepejal ke pepejal. Sebab itu kita panggil prosesnya sebagai proses metamorfisme atau metamorfisma. Jadi sebenarnya ini berlaku jauh di dalam bumi kita. Okey. Itulah tiga kategori batuan yang Pak Chu boleh ceritakan pada kali ini. Dan untuk sebagai perbandingan untuk memberi kefahaman yang lebih kepada macam mana batu metamorfik ini berlaku adalah sebagaimana yang kita ketahui di dalam kehidupan, haiwan dan sebagainya, berlakunya proses metamorfosis. Metamorfosis adalah proses pertukaran daripada satu jenis kepada satu jenis yang lain. Itu ya sebagai selaras dengan yang disarankan oleh Charles Darwin di dalam teori evolusi. Jadi ini adalah evolusi batu yang berlaku tindakan daripada suhu dan juga tekanan di dalam bumi. Jadi inilah tiga kategori utama yang ada di dalam bumi kita. Jadi kalau kita tengok secara hakikatnya, sebagaimana yang Pak Chu ceritakan tadi adalah maknanya agak simple bumi kita ni dan sikit jenis batunya. Sebenarnya kalau kita study betul-betul jenis-jenis batuan ini adalah kalau kita tengok silsilah dia. Kalau kita manusia, kita ada silsilah dia. Dia ada anak, kemudian dia ada cucu, kemudian dia ada cucu cicit, piut dan sebagainya. Tetapi itu adalah kategori kita sebagai manusia. Begitu juga dengan batu. Batu dia ada kategori dia. Macam-macam kategori yang ada. Dan kemudian akhir sekali macam mana kita nak bagi penamaan kepada batu itu adalah bergantung kepada dia punya apa yang terkandung di dalam ni, macam mana struktur yang ada atau tekstur yang kita ada, dan di mana dianya terbentuk. Itu adalah merupakan ciri-ciri yang perlu sebagai seorang geologis tentukan sebelum memberi nama sesuatu bahan geologi atau batu. Jadi sebenarnya dari segi ilmu geologinya, memberi penamaan batuan ini bukan satu perkara yang senang. Dia mengambil proses yang begitu panjang. Yang pertama sekali, kita mesti menggunakan kaedah geokimia. Mana dengan kata lain, kita kena hancurkan semua bahan-bahan ini, dan kemudian kita akan jalankan analisis kimia, menentukan kandungan kimia yang ada di dalam batuan berkenaan, dan daripada situlah maka kita boleh kenal pasti apakah jenis dia, apakah jenis sebenar dia, masuk dalam kategori mana dan sebagainya. Dan juga itu adalah salah satu cara. Dan kemudian yang keduanya adalah kita sebagai seorang ahli geologi mesti kena potong batu ni, dan kemudian kita kena buat keratan nipis ataupun dipanggil dia thin section. Thin section tu adalah kita kena asah batu yang kita potong tu sehingga ketebalan 0.03 mm. Bayangkanlah 0.03 mm tebal dia, dan kemudian kita letak di atas slide, dan kemudian kita boleh tengok melalui mikroskop, dan kita study, kita kaji jenis-jenis mineral yang ada di dalam batuan berkenaan. Sehingga daripada situlah maka
kita boleh kenal pasti dengan tepat apakah nama batuan berkenaan. Jadi dengan kata lain, bukan simple. Dari segi ahli geologi, inilah perkara yang agak kompleks. Tetapi untuk masyarakat umum, kita kenal pasti cuma ada 3 kategori utama batuan di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah batuan sedimen, yang kedua adalah batuan igneous, yang ketiga adalah batuan metamorfik. Tetapi dari segi overall, dari segi keseluruhannya, yang mendominasi daratan di muka bumi ini adalah terdiri daripada batuan sedimen. Batuan sedimen mendominasi bumi atau daratan di bumi. Tetapi untuk keseluruhan batuan igneous. Maknanya dengan kata lain, kalau kita consider di bawah lautan dan sebagainya, itu adalah terdiri daripada batuan volkanik. Jadi dengan kata lain, secara keseluruhan untuk bumi itu sendiri, batuan igneous sebagai komponen utama. Tapi kalau kita refer kepada daratan sahaja, batuan sedimen merupakan yang mendominasi daratan. Jadi kalau kita perhatikan gambar-gambar, kalau kita tengok gambar-gambar daripada Himalaya, kita dapati bahawa batuan dekat Himalaya itu berlapis-lapis. Itu adalah merupakan batuan sedimen. Batuan sedimen yang terbentuk di dalam lautan. Tapi sekarang ni berada di puncak Himalaya, di puncak Everest. Jadi kenapa perkara-perkara ini berlaku akan Pak Cu ceritakan di dalam episod yang berikutnya, di mana episod itu akan lebih menerangkan macam mana bumi sebenarnya, macam mana daratan yang terbentuk, macam mana daratan lautan terbentuk dan sebagainya. Atau dengan kata lain, kita panggil dia sebagai teori tektonik. Jadi harap-harap apa yang Pak Cu ceritakan pada kali ini tentang kategori batu yang kita ada 3 kategori utama ini dapat memberikan manfaat kepada semua, kepada masyarakat, dan harap hasrat dan tujuan Geodream untuk memasyarakatkan geologi negara itu mencapai matlamatnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.